Saya nak kongsi kenapa sakit kita selalu berulang. Jadi untuk yang first time tengok video ni, saya Aminur Rashid bin Jamil. Saya berada dalam bidang urutan saraf lebih daripada 10 tahun. Alhamdulillah, semenjak umur 18 saya start belajar dan sehingga saya ada pusat terapi sendiri, dan sekarang saya banyak berkongsi ilmu secara online. Saya nak kongsi hari ni kenapa sakit seseorang tu selalu berulang. Dulu pun bila saya rawat orang sakit mengurut, ada orang yang bila kita dah urut dia boleh maintain lama. Ada setengah orang bila kita dah urut tapi sakit dia kerap datang berulang kali. Ini sebenarnya bukan kepada sakit urat, sakit sendi saja, tapi termasuk juga untuk penyakit-penyakit dalaman lah, sakit jantung ke, darah tinggi, kolesterol dan apa saja masalah berkaitan luaran ataupun dalaman. Kebanyakan orang mengalami masalah sakit pinggang, terutamanya orang yang dah berusia 30 ke atas. Bila sakit tu dia selalu berulang, dan ada banyak sebab kenapa sakit tu jadi. Contoh sakit pinggang, dia banyak berlaku kepada orang yang duduk lama. Ramai orang ingat sakit pinggang ni hanya berlaku bila kita angkat barang berat, tapi sebenarnya satu benda yang ramai terlepas pandang ialah sakit pinggang ni boleh berlaku disebabkan duduk terlalu lama. Contoh orang yang kerja office, bila dia duduk office satu hari kerja tak ada rasa apa lah. Tapi bila dia duduk sehingga satu hari mungkin 6 jam, mungkin lebih, dan benda tu berulang setiap hari, dia akan start rasa sakit pinggang mungkin lepas 2 bulan, lepas 6 bulan, lepas tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia akan lebih teruk. Dan bila pinggang dia dah lemah, bila nak bawa kereta jauh, dia akan start rasa lenguh. Pinggang saya macam tak kuat. Lepas tu bila dia angkat barang berat, dia dah mula senang untuk cedera di bahagian pinggang. Bila kita dah start rasa lenguh di bahagian-bahagian tertentu seperti pinggang, belakang, leher, tengkuk sebagainya, itu adalah tanda bahagian tu dia jadi semakin lemah. Pertama, kita kena perhatikan rutin harian kita. Rutin harian menyebabkan sakit tu selalu berulang. Macam saya cakap tadi, kalau orang yang kerap sakit pinggang, dia kena perhatikan kenapa dia sakit pinggang. Jadi ada banyak sebab. Salah satunya adalah dia duduk terlalu lama. Cuba search kat Google, apakah kesan bila duduk lama. Kepada anda yang sedang tonton live ni, saya nak minta jasa baik anda untuk tekan butang share. Boleh Nur Hashimah. Waalaikumsalam. Makanan perlu pantang. Okey, insyaAllah nanti jika kesempatan saya kongsikan sekali. Saya minta anda untuk tekan butang share, sebab ilmu ni mungkin anda tak pernah dengar atau mungkin jarang orang share. Jadi anda kena tekan butang share supaya anda boleh simpan video ni. Sakit pinggang yang berpanjangan ni, dia boleh akibatkan pelbagai masalah kaki. Pertama, kaki lemah, tak boleh berdiri lama, tak boleh jalan jauh, lutut start rasa lemah, mudah kebas, kencing tak lawas, kerap kencing, lemah tenaga batin. Yang tu pinggang. Buat pemakanan ada request untuk saya share, nanti saya share insyaAllah di belakang sikit. Yang kedua, saya nak cerita pasal sakit tengkuk, selalu tegang, lenguh, leher ni. Kita tengok juga zaman sekarang ni memang orang banyak kerja menggunakan laptop, PC ataupun handphone. Bila kita tunduk, mesti tunduk lama sangat, sebenarnya dia akan efek kepada tengkuk. Tengkuk kita akan tegang, dia akan efek ke bahu, dia akan tarik urat belikat dan bahagian leher pun akan tegang. Benda ni kalau sekali, 2 kali tak ada apa-apa, tapi kalau kita dah berulang-ulang kali, kita hadap phone dan jarang bergerak, lama-lama memang dia akan keras. Saya pernah jumpa orang yang kerja office, kerja bank dalam 20 tahun. Tahu tak, dia nak toleh ke tepi ni, dia tak boleh habis. Dia macam ni je. Sepatutnya kita boleh toleh habis kan, tapi dia tak boleh habis. Sebab apa? Sebab urat ataupun otot dia dah tegang, dah keras. Perjalanan darah tak lancar, dan kalau itu berlaku, leher anda tak kuat. Dia boleh jadi slip disc dan ada macam-macam masalah nanti. Masalah di leher, keburukan dia akan efek ke kepala. Ada banyak masalah kepala lah. Kalau orang yang stroke pun, bila kita cek leher dia akan tegang. Contoh, kalau saluran darah dia pecah di kepala sebelah kanan, leher dia akan tegang sebelah kanan. Jadi orang yang selalu tegang leher, ketat otot ni, kalau boleh jangan biar, carilah solusi. Ada solusi, banyak solusi dia. Kemudian untuk anda yang rutin kerja office ni, takkan anda nak berhenti kerja, betul tak? Jadi untuk yang pinggang tadi, apa yang anda perlu buat, anda kena cari senaman pinggang. Saya ada buat banyak video urutan, ada senaman anda boleh cari di page saya, page belajar urutan saraf Al-Amin. Anda boleh scroll, di situ ada senaman pinggang. Dan senaman pinggang yang paling senang adalah letakkan botol saja di bahagian pinggang. Okey, yang dah masuk channel Telegram saya, anda mungkin tahu. Yang dah subscribe email pun anda insyaAllah tahu. Anda yang selalu follow page pun insyaAllah anda tahu, sebab saya dah banyak berkongsi ilmu ni. Tapi kadang-kadang kita kena remind lah, sebab sebagai manusia kita selalu lupa, dan bila ada reminder macam ni, kita boleh ingat balik. Untuk leher ni, anda boleh ambil kain, lintangkan dekat leher ni. Saya tak buat kain, lintang dekat leher ni, tarik ke depan, dan tu anda dongak. Okey, dia akan force di bahagian tengkuk ni, anda boleh gerak kiri kanan. Sebab bila leher ni jarang bergerak, dia akan jadi ketat, kurang fleksibel, darah tak lancar. Jadi kena carilah jalan supaya kita ni jangan stagnan terlalu lama. Nampak tak, sekarang ni saya tengah berjalan. Badan kita ni memang Allah design setiap sendi tu, urat saraf kita, otot, perjalanan darah untuk kita bergerak. Jadi bila kita jarang bergerak, sebenarnya kita mengundang banyak penyakit. Dan bila kita selalu bergerak aktif, insya-Allah penyakit ni dia susah nak datang. Kalau dia datang juga,
juga bermaksud pemakanan kita tu ada masalah lah. Apatah lagi kalau anda kurang bergerak, kurang berpeluh, lepas tu pemakanan pun tak jaga, dia lagi double lah. Risiko untuk kena penyakit tu dia double. Ramai orang dia tak tahu bab pemakanan ni, jadi menyebabkan dia ulang kesilapan yang sama. Tapi ramai juga yang dah tahu. Tapi bila dah tahu, tak mampu nak elak kan. Sebenarnya ramai orang disalah. Dia ingat bila kena jaga makan, kena jaga makan 100%. Tapi sebenarnya kita kena buat dulu yang senang. Yang sikit-sikit tu kita tambah sikit-sikit, lama dia jadilah banyak. Contoh, sebulan ambil satu amalan pemakanan yang sihat. Jadi ada dua. Satu, kita boleh mulakan dengan pantang something. Yang kedua, kita boleh mulakan dengan tambah something yang bagus. Jadi bila kita ingat kena buat semua serentak, sebab tu ramai orang dia langsung tak buat. Contoh, tadi saya cerita pasal sakit pinggang, lepas tu saya cerita pasal sakit leher. Okay, sekarang saya nak cerita pasal sakit lutut. Sakit lutut ni sebenarnya dia berkait rapat dengan pinggang. Saya kalau buat rawatan untuk sakit lutut, saya akan buat sekali rawatan untuk pinggang. Sebab ramai orang yang sakit lutut disebabkan oleh masalah saraf di pinggang. Sebab tu kalau saya nak bagi tip untuk rawatan sakit lutut, saya akan ceritakanlah yang pinggang pun kena repair sekali. Sebab badan kita ni dia saling berkait tau. Contoh, bila masalah di leher, dia berkait ke kepala. Bila orang stroke, pecah salur darah kepala, dia efek ke mana? Dia efek ke badan. Jadi dia saling berkait. Kalau lemah di pinggang, dia efek kaki. Kalau ada masalah kaki, kena rawat pinggang sekali. Kalau orang yang selalu sakit pinggang, kemungkinan juga dia ada masalah perut, dia ada masalah usus, selalu kembung, angin dan sebagainya, menyebabkan dia senang sakit pinggang. Punca kenapa orang sakit dia selalu berulang. Yang pertama, dia tak ubah rutin harian dia. Anda kena tengok apa sakit anda yang selalu berulang. Perhatikan, apakah rutin yang berulang-ulang yang menyebabkan dia sakit. Kalau anda tak tahu, kena tanyalah orang yang tahu. Pertama tadi saya cakap, satu orang tu kerap sakit disebabkan rutin yang berulang, duduk office, kena ada laptop. Yang kedua, pemakanan. Pemakanan ni, bila kita nak betulkan dia, sebenarnya memang susah. Sebab zaman sekarang ni memang mencabar lah. Tapi kita tak boleh jadikan tu sebagai alasan untuk kita tak berubah. Kalau kita tak berusaha untuk berubah, sebenarnya kita sedang mengikut arus, menjadi seperti orang lain yang kerap sakit. Bila sakit, sakit tu berat. Bila sakit tu berat, susah nak pulih dan kita akan makan ubat. Lama-kelamaan, kita akan ada masalah organ dalaman. Kita akan pergi dialisis, operation sebagainya. Jadi kita akan repeat seperti mana kebanyakan orang lain. Nak buat perubahan tu bukan senang. Tapi bila kita dapat buat perubahan, kita dapat keluar daripada masalah yang dialami oleh kebanyakan orang. Okey, baik, saya cerita sikit tentang pemakanan lah, tentang rutin harian lah. Yang pertama, kalau boleh amalkanlah berjalan kaki. Ni saya tengah berjalan, ambillah satu hari 30 minit. Kalau dapat 2 kali pun bagus, pagi sekali, petang sekali, bagus lah. Sebab zaman sekarang, orang sekarang dia tak macam orang dulu lah, berkebun apa semua kan. Dia kerja dekat laptop, kat PC, kat komputer, dekat phone. Macam saya pun salah seorang dia lah, yang bekerja menggunakan phone, internet, kurang pergerakan fizikal. Saya kena create pergerakan fizikal untuk berjalan, untuk saya bersenam. Saya kena cipta benda tu. Kalau tidak, saya pun akan jadi seperti orang lain yang kerap sakit walaupun belum tua lagi. Saya tak cakap orang lain lah, saya cakap ni untuk mensabari saya juga, untuk ingatkan diri saya juga. Pada masa yang sama, saya boleh remind kepada anda semua. Pertama tadi berjalan kaki kan. Yang kedua, kita boleh amalkan juga rutin untuk elakkan makan malam. Saya tak kata salah, saya pun ada kala saya makan, ada kala saya tak makan. Tengok waktu siang tu kalau saya makan banyak, malam saya tak makan. Ataupun waktu siang tu kalau saya kurang makan, maka malam tu saya makan lah. Saya nak makan dengan family contohnya. Kalau untuk orang yang dah ada masalah, kalau anda elakkan makan malam, dia sangat membantu tau untuk improve usus. Saya pernah alami satu keadaan yang mana susah nak buang air besar. Tapi bila saya dah stop makan malam, saya senang buang air besar. Bila kita makan pada waktu malam, lepas tu kita tidur, usus kita sebenarnya dia berat untuk proses makanan yang kita makan tu. Kalau orang dah ada penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, lagilah gula tu lagi naik tinggi. Jadi kalau boleh last makan pukul 6 atau pukul 7, malam tu kosongkan perut. Kecuali siang tu anda puasa atau siang tu anda makan sikit, bolehlah makan malam, tapi jangan makan lewat dan jangan makan berat. Bila anda rehatkan perut, anda boleh tengok tubuh akan rasa ringan dan penyakit pun dapat dikawal lah. Yang ketiga, anda kena minum air kosong banyak. Kalau anda jarang minum air kosong atau minum air kosong sikit, dia akan efek kepada sakit sendi. Lepas tu sistem badan ni dia tak dapat berjalan dengan optima. Mudah sakit kepala, mudah tegang-tegang urat. Badan kita pun rasa cepat lesu, cepat penat sebab kurang air. Pastikan minum air secukupnya lah, lebih kurang 2 liter atau 3 liter. Lepas tu saya sarankan untuk amalkan minyak zaitun. Minyak zaitun ni dia bagus tau, bagus sangat. Bagus untuk perut kita, bagus untuk meredakan sakit-sakit sendi, sakit-sakit otak. Bagus minyak zaitun, makanlah. Bagus untuk darah tinggi. Siapa ada tekanan darah tinggi, bagus. Siapa yang ada masalah kolesterol tinggi pun bagus, amalkan minyak zaitun. Minyak zaitun ni simple je. Anda pergi kat Maidin, cari minyak zaitun yang botol dia gelap sikit. Kat Maidin pun ada, tak payah beli ratus-ratus pun tak apa. Yang penting konsisten. Kadang kita beli sampai beratus, lepas tu sekali tu je kita beli. Bukan macam tu. Biarlah benda tu murah, tapi kita boleh konsisten. Bagi saya, ambil yang belas-belas ringgit, 20 ringgit, 30 ringgit tak apa dah. Tapi bila habis, kita boleh ulang beli.
Lepas tu bila makan minyak zaitun, jangan makan 1 sudu sehari, jangan makan 2 sudu sehari, sikit sangat. Kalau kita nak ambil manfaat dia, ambil lah banyak. Kalau saya ambil sekitar 5 ke 7 sudu sehari. Dia sangat banyak manfaat. Kalau anda tak percaya, cuba dulu sebulan. Kalau anda nampak manfaat dia, kesan dia bagus, konsisten je. Badan kita sakit disebabkan amalan yang buruk kita buat. Badan kita sihat disebabkan amalan yang baik yang kita amalkan. Tapi semua dengan izin Allah lah, tu tak dapat dinafikan. Tapi Allah suruh kita berusaha. Setiap usaha kita tu Allah bagi kita pahala. Saya pada tu, zaman sekarang ni ramai orang dia stres. Stres ni bahaya sebenarnya. Saya dulu pun tak boleh kawal stres, terlampau stres dululah. Tapi Alhamdulillah, adalah beberapa orang kawan yang tegur saya. Dengan izin Allah dah banyak improvement, dah banyak sangat improvement. Stres ni dia boleh menyebabkan kita jadi cepat lupa tau. Mudah kena sakit jantung. Risiko sakit jantung tu akan meningkat lagi tinggi. Dia akan menurunkan kekebalan tubuh kita daripada penyakit. Badan kita akan lemah daripada ketahanan untuk penyakit. Dia akan senang kena sakit. Stres ni juga buatkan kita jadi emosi tak stabil. Hidup kita tak tenteram lah. Kalau boleh kita cubalah jadi orang yang tenang. Dia untuk jadi orang tenang ni, pertama kita mulakan dengan doa lah, sebab yang bagi semua Allah kan. Lepas tu kita banyakkan istighfar. Sehari istighfar lah 70 ke 100 kali. Nabi SAW, Nabi istighfar antara, ada hadis bagi tahu 70 kali sehari, ada hadis bagi tahu 100 kali sehari. Istighfar ni dia boleh buat kita tenang. Dosa yang kita buat, dia boleh membuat kita jadi tekanan, stres, sempit, ada banyak masalah tapi tak ada jalan keluar. Dan untuk keluar daripada benda ni, kita kena banyakkan minta ampun, banyakkan istighfar dan banyakkan buat baik lah. Konsisten adalah benda yang bukan senang. Cara untuk saya konsisten sebenarnya adalah saya share. Sebab kalau saya tak bercakap pasal ni, mungkin lama-lama saya akan lemah lah. Sebagai manusia ni, kita ni memang turun naik. Ada masa semangat, oh kita bagus ya amal. Ada masa tak semangat, habis macam ni. Jadi macam mana supaya kita ni, kalau turun pun tak teruk sangat, kalau naik, baguslah kan. Tapi untuk konsisten, saya memilih untuk sharing. Saya share dalam email, saya share dalam live macam ni, saya share dalam saya punya video-video saya share dalam saya punya Telegram. Semoga Allah bagi saya konsisten dalam kebaikan. Jadi kita kena cari jalan macam untuk kita konsisten. Cari jalan masing-masing. Mungkin ada yang boleh tampal ke dinding, share dengan isteri, share dengan anak, share dengan penulisan di Facebook, share lah, share. Kita share, sebenarnya kita akan menguatkan diri kita dulu. Orang lain dapat manfaat ataupun tak, terpulang kepada dia. Dia nak ambil, dia dapat. Dia tak nak ambil, dia tak dapat. Tapi orang yang akan dapat, insya-Allah kita. Jadi kita share ni dengan hati yang ikhlas lah, bukan untuk menunjuk. Kita share untuk kebaikan lah. Tapi kalau anda bisnes, tak apa, sharing untuk mencari publicity pun tak apa. Tapi kita buat kerana Allah. Yang penting benda tu halal.